Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang ini kita sudah memasuki musim tengkujuh. Malah lebih awal lagi. Biasanya musim tengkujuh bermula pada akhir bulan 10, bulan 11, bulan 12 hingga masuk kepada Januari dan juga Februari. Tapi pada tahun ini musim tengkujuh telah bermula lebih awal. Seawal bulan September lagi kita sudah menerima jumlah hujan yang sangat lebat dan penaikan paras air laut juga tinggi, melebihi daripada paras bahaya 5.5 meter. Sebab itu kita melihat banyak tempat-tempat yang telah pun dilanda banjir lebih awal lagi, seperti di Kedah, beberapa tempat di Selangor dan juga di bahagian-bahagian yang lain. Jadi ini satu fenomena yang sangat asing bagi negara kita, tetapi inilah satu keadaan yang kita perlu sama-sama hadapi disebabkan oleh perubahan iklim secara global. Antara lain memang juga disebabkan oleh pemanasan global, di mana pemanasan global ini menyebabkan kenaikan paras air laut, menyebabkan cuaca panas yang sangat ekstrim dan sangat luar biasa. Oleh sebab itu, bila pemanasan cuaca ini berlaku sangat luar biasa, maka taburan ataupun jumlah hujan yang turun juga adalah sangat luar biasa. Maknanya bila satu keadaan yang sangat kering, panas, menyebabkan berlaku sejatan air ke atas permukaan udara ini semakin banyak dan kemudian dia berkumpul. Bila hujan turun, maka dia membawa satu keadaan hujan yang tersangat lebat diikuti dengan ribut petir. Dan apabila kedua-dua keadaan yang ekstrim ini bertembung, iaitu jumlah hujan yang terlalu besar dan juga paras air laut yang semakin tinggi, inilah yang sering menyebabkan keadaan banjir yang juga luar biasa berlaku dalam negara kita pada ketika ini. Berlaku di kawasan-kawasan yang memang sudah biasa dilanda dengan banjir dan juga berlaku di kawasan-kawasan yang jarang berlaku banjir sebelum ini, tetapi juga sekarang sudah mula terpalit. Sebab itu kerajaan sedang berusaha untuk menangani isu-isu banjir ini, bukan saja langkah-langkah yang bersifat jangka pendek, tetapi juga dilakukan untuk menangani isu banjir ini dalam satu jangka masa yang lebih panjang. Disebabkan oleh pemanasan global, berlakunya pembangunan, penempatan kawasan-kawasan yang baru yang menyebabkan beberapa kawasan mungkin tadahan hujan sebelum ini telah pun diteroka untuk membuka kawasan-kawasan penempatan baru, kawasan industri dan juga untuk sesuai dengan perkembangan keperluan semasa. Cumanya baru-baru ini kita melihat beberapa komentar yang agak lucu lah bagi saya yang dilakukan oleh satunya oleh Ketua Pemuda PAS Negeri Selangor yang juga merupakan yang dipertua PAS Shah Alam. Disebabkan oleh kerana beliau merupakan YDP PAS Shah Alam, maka saya pun terpanggil untuk memberikan sedikit komen pada hari ini. Di mana dia memberikan komentar bahawa kerajaan tidak serius melakukan ataupun melaksanakan projek-projek rancangan tebatan banjir ini di Negeri Selangor, yang menyebabkan banjir ini masih terus berlaku. Dan yang lebih lucu lagi apabila pengarah pilihan raya Pemuda PAS Selangor pula memberikan komen bahawa dia kata dengan cara memecat Menteri Besar Negeri Selangor, maka ia akan menyelesaikan masalah banjir. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan semua mentaliti yang ada pada kepimpinan PAS lah, khususnya orang muda ni. Jadi orang muda ni kita kena letakkan dia harapan yang tinggi, dia kena berfikir secara matang dan berfikir ke hadapan, bukannya hanya mengambil kesempatan adanya isu yang melibatkan rakyat, orang ramai seperti banjir ini, maka
dengan mudah dimainkan isu-isu yang bersifat politik. Sepatutnya dia berikan cadangan yang membina bagaimana kita nak menangani masalah banjir ini. Jadi pada mereka, apa yang hasil daripada komentar itu, bila kita berikan peruntukan, kerajaan berikan ataupun perturunkan peruntukan tu, dia beranggapan bahawa sesuatu itu boleh dilaksanakan macam kun fayakun, ya. Bagi saja peruntukan, terus nak siap, terus selesai masalah. Jadi sedangkan apabila peruntukan itu turun, apatah lagi dia melibatkan peruntukan yang besar, projek yang besar seperti rancangan Tempatan Banjir ini, peruntukan yang melibatkan bilion ringgit di sesuatu kawasan tempatan banjir melibatkan ratusan juta, dia bukan perkara yang boleh dilakukan seperti macam kun fayakun, bagi jadi terus, bukan, ya. Jadi projek besar ni dia melibatkan banyak perancangan, ada tempoh pelaksanaan, ada design dulu, reka bentuk, pelantikan kontraktor, kemudian pengambilan tanah dan sebagainya. Jadi ada proses-proses yang harus dilakukan yang melibatkan ada tempoh masa. Tempatan banjir, kebanyakan daripada projek tempatan banjir yang diperuntukkan oleh kerajaan pada ketika ini, dia melibatkan perancangan yang satu yang jangka pendek, ada yang telah pun dilaksanakan, siap. Contohnya projek tempatan banjir di Padang Jawa, ya, pembinaan kolam tadahan dan juga rumah pam itu selesai. Kemudian begitu juga di Kampung Batu Tiga, kalau di Shah Alam ini pun selesai, ya. Projek kolam tadahan, rumah pam pun selesai juga. Dan dalam pelaksanaan, kalau satu lagi di Shah Alam ialah di stesen komuter dan juga Taman Batu Tiga, itu dalam pelaksanaan. Jadi ada itu yang jangka pendek yang mungkin melibatkan projek dalam lingkungan kurang daripada 50 juta. Tetapi yang melibatkan ratusan juta, dia memerlukan projek dalam masa jangka panjang, melibatkan antara 3-4 tahun. Contohnya yang kalau melibatkan banjir di Setia Alam contohnya, itu melibatkan projek rancangan tempatan banjir melibatkan Sungai Paloh, melibatkan Sungai Kapar kecil, melibatkan Sungai Kapar besar. Dan ini projek-projek yang dilakukan dan memerlukan satu tempoh masa yang agak panjang kerana dia projek berskala besar untuk menangani isu-isu banjir dalam tempoh 20 hingga 30 tahun yang akan datang. Jadi projek-projek ini sedang dalam peringkat awalan kerana peruntukannya baru turun dalam setahun 2 tahun yang lepas. Jadi akan mengambil tempoh untuk pelaksanaan dan juga penyiapan projek ini sehingga menjangkau tempoh 2028 dan juga 2029. Anak-anak muda sekalian, ya, di luar sana, kita kena lihat cara mereka ni berfikir, dan jangan kita terlalu terikut-ikut dengan pemikiran bila sesuatu perkara itu nak selesaikan masalah itu, tukar orang itu, tukar orang ini, tukar MB dan sebagainya. Bukan itu caranya. Kita kena tahu bagaimana sesuatu projek itu dilaksanakan. Kita kena berfikir secara waras dan juga secara profesional, ya, bagaimana sesuatu perkara itu dilaksanakan. Bukannya seperti yang saya sebut tadi, kalau sebut beri peruntukan kun fayakun maka jadi. Ini mentaliti yang ada pada PAS, ya. Suka-suka nak tukar menteri besar. Tapi dia lupa baru-baru ini dalam kes yang berlaku seperti di Perlis, apabila menteri besar dia disiasat oleh SPRM kerana terlibat dengan salah laku, cepat pula Setiausaha Agong PAS yang berhormat Taqiyuddin kata bukan mudah nak tukar-tukar MB ni, ada proses dan sebagainya. Tahu pula dia punya tu, tapi tidak pula pemuda PAS ni rujuk kepada Setiausaha Agong dia bagaimana sesuatu proses, ya, pelantikan, nak menukar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan semua, khususnya anak-anak muda di luar sana, jangan mudah sangat terpengaruh dengan dakyah dan juga pemikiran singkat dan juga lucu daripada anak-anak muda PAS yang ada sekarang ini, yang bakal memimpin negara untuk masa yang akan datang nanti. Jadi tuan-tuan semua, kita kena melihat sesuatu perkara itu secara objektif dan bukan dengan hanya bermain ataupun terikut-ikut dengan sentimen untuk meraih sokongan daripada orang ramai. Kita harus bersama-sama membina negara kita ini. Kita harus bersama-sama menangani isu banjir yang berlaku sekarang ini, yang bukan mudah kerana isu pemanasan global, air pasang besar lebih daripada 5.5 meter. Contohnya,
untuk tempoh seminggu ini akan berlaku air pasang besar di kawasan yang khususnya yang berhampiran dengan kawasan kita masing-masing di Selat Melaka, yang berlaku pada hari Khamis, air pasang besar sehingga 5.7 meter, hari Jumaat 5.8, Sabtu 5.7 dan juga Ahad 5.5. Jadi ini satu keadaan yang sangat luar biasa dan semua kita harus bersama-sama sebenarnya untuk memberikan amaran, berikan nasihat kepada orang ramai supaya dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga kerana tahap paras air melebihi daripada paras bahaya iaitu 5.5 meter. Dalam masa yang sama, kita percaya bahawa pasukan daripada kerajaan, majlis tempatan, APM, NATMA dan sebagainya sedang bersiap sedia untuk menangani isu monsun yang sedang kita sama-sama tempuhi pada masa ini. Jadi, berhati-hati dengan dakyah dan juga pemikiran yang terlalu kolot yang disebarkan oleh pimpinan PAS semata-mata untuk nak meraih sokongan daripada orang ramai, khususnya kepada anak-anak muda.